Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 September 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Ahli Parlimen Warisan Muhammad Syafiq Abdul membidas rakan pembangkang dalam Pakatan Harapan kerana menandatangani memorandum persefahaman dengan Kerajaan Persekutuan. Presiden Warisan itu menegaskan langkah Sheraton tahun lalu telah mencuri mandat PH dan sekutunya, namun kini PH sanggup bekerjasama dengan pihak terpapir. And yet, now we are working with them. We sign memorandum with them. We don't realize that. Where is the values in our life? As a leader of this country, as a politician in this country, we have to have clarity dengan izin. Dari segi nilai kehidupan kita, kuasa yang diberi mandat. Kerana itu rakyat pada hari ini, the root cause was instability because of that. Ini yang kata-kata jumlah tak cukup. We are playing with numbers. Jelas Syafi'i, walaupun Warisan tidak menandatangani MOU itu, ini tidak bermakna dia tidak peduli terhadap negara atau nasib rakyat. Tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya hari ini, beliau berkata apa yang berlaku sekarang lebih didorong oleh ketamakan untuk jawatan. Sebelum ini, Ketua Wira Warisan Aziz Jaman mendedahkan Warisan hanya dijemput pada saat akhir selepas PH selesai mengadakan redingan dengan kerajaan berhubung MOU itu. Sementara itu, Ahli Parlimen Pengerang Azalina Othman Said meminta agar rang undang-undang anti lompat parti dibentangkan di Dewan Rakyat secepat mungkin. Katanya, RUU ini juga perlu memberi kuasa kepada pengundi melalui referendum untuk menentukan nasib Ahli Parlimen yang telah melompat parti. Jadi saya minta tolonglah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat abang saya, Menteri Undang-Undang yang baru, Yang Berhormat Santubong, untuk berikan laluan fast track kepada rang undang-undang saya untuk didebatkan dan diambil alih oleh kerajaan sebagai asas kepada Akta Anti Lompat Parti dan pemecatan Ahli Parlimen 2021 digabungkan untuk mewujudkan parlimen yang lebih berwibawa dan merangkumi. Azalina yang juga bekas Menteri Hal Ehwal Undang-Undang berkata, akta itu perlu diwujudkan segera kerana amalan lompat parti bukan sahaja tidak adil kepada pengundi tetapi juga terhadap parti politik. Tambahnya, kerajaan juga harus menyedari hakikat bahawa perubahan kesetiaan wakil rakyat berlaku atas pelbagai sebab dan tidak selalunya dilakukan atas pilihan mereka. Baik, berita yang seterusnya. Ahli Parlimen Johor Mukris Mahathir mendakwa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini pernah berjanji melantik Dr. Mahathir Mohamad sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Katanya pejuang juga mencadangkan Dr. Mahathir mempengerusikan MPN kerana Ahli Parlimen Langkawi itu tiada sebarang kepentingan politik. Yang saya dimaklumkan bahawa apabila Yang Amat Berhormat Bera telah berjumpa dengan Yang Berhormat Langkawi sebelum beliau telah dilantik menjadi Perdana Menteri baru-baru ini, telah dijanjikan bahawa MPN ini akan ditubuhkan sekiranya Bera menjadi Perdana Menteri dan Yang Berhormat Langkawi dilantik sebagai pengurusinya. Malangnya janji itu tak dikota, tapi kita rasakan bahawa ini masih lagilah satu perkara yang sangat penting sekiranya kita serius ingin menangani krisis yang kita hadapi pada hari ini. Tambahnya, idea penubuhan Majlis Pemulihan Negara itu sendiri juga datang dari bekas Perdana Menteri itu dan telah dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Mukris turut mempersoalkan pelantikan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi majlis itu, sedangkan beliau telah gagal menangani krisis COVID-19 sepanjang tempoh darurat sebelum ini. Pakatan Harapan akan terus memainkan peranannya sebagai pembangkang walaupun telah menandatangani perjanjian untuk menyokong Kerajaan Persekutuan secara bersyarat. Dalam wawancara bersama Kini TV, Tony Phua berkata tidak ada apa-apa dalam perjanjian itu yang menghalang PH daripada mengkritik kerajaan apabila perlu. In the event that the government fails to fulfill their promise, they say we agreed to do the anti-hopping law by early next year. Say lah, early next year. I can't remember the exact timeline, but say early next year. And they failed to do it. Okay.
then it is a breach of the MOU and the MOU lapse. The opposition doesn't lose anything, okay? But the credibility of the government of the day, the credibility of Ismail Sabri will be severely damaged because he agreed to do it and then he U-turned. The way I will compare is compare against if we don't sign the MOU. Okay, so if the MOU gets breached compared to if we didn't sign the MOU, are we worse off? We are not worse off. But if the MOU gets signed and the government fulfills the terms in the MOU by passing all these reforms and the requests that we have put in place, then the rakyat benefits, we benefit, and the Malaysian democracy benefits. Nama saya Nur Hania binti Abdullah. Anak saya, Saswani binti Besu, umur 19 tahun. Dia ada penyakit kencing manis. Baru sebulan tu. Lepas 2 minggu dia rasa mata dia boleh nampak sikit lah. Mungkin gula dia ada kawal dendam. Mata dia boleh nampak, kalau gula tinggi dia macam kabur sikit. Dulu dia insulin kan. Ubat dia kita kena 14 unit, 12 unit. Sekarang ni kalau injek 8 unit, ada 9 unit, ada 10 unit. Kita kira makanan dia macam mana. Dia minum G-Shell tak injek banyak dulu. Kita ke perkembangan yang berikutnya. Pejabat Peguam Negara sedang menimbang cadangan untuk tidak lagi menjadikan percubaan membunuh diri sebagai jenayah. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata isu cubaan membunuh diri menjadi lebih runcing ketika ini berikutan keadaan ekonomi yang tidak menentu dan ramai yang kehilangan sumber pendapatan. Menurut Ismail, keputusan itu dibuat setelah kerajaan meneliti undang-undang berkenaan perkara itu di beberapa buah negara. Terdahulu, Ismail menjawab pertanyaan ahli Parlimen Tenom Nurita Swal yang memintanya menyatakan perkembangan terbaru mengenai undang-undang untuk tidak menjadikan cubaan bunuh diri sebagai kesalahan jenayah di bawah Akta Kanun Kesiksaan. Ismail bagaimanapun tidak menyatakan bilakah perkara itu akan dibentangkan di Parlimen. Menurut Ismail, terdapat 902 kes percubaan membunuh diri sejak 2018 hingga Jun 2021 dengan 175 kes berlaku dari tempoh Januari hingga Jun 2021. Sebelum ini, pelbagai pihak telah sekian lama menggesa agar perkara itu tidak lagi dianggap sebagai jenayah, sebaliknya mahu mereka yang cuba membunuh diri diberikan rawatan kesihatan mental. Bekas Menteri Hal Ehwal Agama Mujahid Yusof Rawal mencadangkan agar masjid mengutamakan jemaah yang tiba lebih awal berbanding menyediakan kuota khas VIP bagi solat Jumaat. Naib Presiden Amanah itu berkata langkah terpapik perlu dibuat dalam suasana hari ini di mana kapasiti jemaah di masjid adalah terhad. Mujahid mengulas rasa tidak puas hati orang ramai terhadap isu tular baru-baru ini membabitkan VIP dan orang awam yang mahu menunaikan solat Jumaat di Masjid Putra di Putrajaya minggu lalu. Imam Besar Masjid Putra Iqmal Zaidi Hashim sebelum ini menjelaskan kuota khusus diperuntukkan untuk VIP termasuk pegawai kerajaan berpangkat pengarah dan ke atas sebanyak 10% setiap kali solat Jumaat. Iqmal bagaimanapun memohon maaf secara terbuka malam tadi berhubung video penjelasannya mengenai isu tersebut sebelum ini. Dengan rendah hati, saya ingin memohon maaf di atas segala ketelanjuran tersebut dan berazam serta berjanji akan memperbaiki keadaan, terutamanya mengenai pelaksanaan SOP khasnya di Masjid Putra Putrajaya. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.